Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di kalangan jemaah, ada yang bercakap, ada yang tidak bercakap. Tapi bukan itu aturan daripada kita, tapi sebenarnya aturan semua daripada Allah. Tapi saya nak nyatakan bahawa orang-orang yang bercakap ni, termasuk diri saya ni, beberapa hari sebelum ni, Allah Ta'ala, Ustaz suruh saya bercakap atau dengan siapa-siapa kan, tapi daripada rumah tu kan, kita rasa macam nak bercakap hari pengajian kan. Jadi masa kita nak bercakap tu, Allah Ta'ala bagi tau, ada je olahan dia, ada je olahan. Tapi kita rasa nak bercakap masa hari ni lah, masa majlis kan. Jadi kalau terkeluar, keluarlah kan. Tapi kalau tak terkeluar tu, maknanya bukanlah kan, cuma untuk dalam diri kita je lah kan. Jadi memang Alhamdulillah, dan Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi olahan. Tapi bahagian masing-masing lah, saya tak cakap apa-apa kan, cuma bahagian masing-masing. Yang keduanya tadi, saya naik kereta tadi, sampai di lampu isyarat masa tengah merah. Jadi Allah Ta'ala tiba-tiba Allah Ta'ala percikkan satu kefahaman bahawasanya merah tu maknanya ada tingkatan-tingkatan yang perlu kita ikuti, iaitu arahan daripada Allah. Saya nampak merah dan hijau tadi. Bila merah tu bertukar menjadi hijau, hijau tu maknanya jalan. Maknanya jalan tu, kalau tak hijau tu, tak ada perintah aku, maknanya tidaklah bergerak. Tidak bergerak walau sebesar zarah, melainkan dengan izin Allah. Jadinya yang keduanya, jika engkau mau pertemuan dengan aku, maka jangan ada kedirian, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang ketiganya, bila Allah kata berhenti, berhentilah. Itu lampu isyarat je tadi Allah Ta'ala ulahkan tadi. Bila Allah Ta'ala kata berhenti, kita berhenti. Itu dia kata, tidak bergerak walau sebesar zarah, melainkan dengan izin Allah. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberi olahan kepada saya untuk dikongsikan bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di mana sebentar tadi Ustaz ada sedikit pencerahan tentang solat. Dia berlaku pada diri saya hari ini juga, di mana perancangan saya waktu saya lepas maghrib tu, saya ingin ke masjid untuk menunaikan fardu isyak dan terus solat tarawih. Tapi dah dua malam dah. Dia tak gerakkan saya ke masjid. Ada je sesuatu yang menghalang saya, seperti mana anak saya berada dengan saya waktu itu. So saya pun buka Google untuk lebih kefahaman tentang cara-cara anak saya menjadi Bilal ke, untuk menunaikan solat tarawih. Jadi dia berlaku pada diri saya, yang mana Ustaz cakap tadi, dia tak arah ke saya ke sana. Dia suruh saya kat rumah, saya terus buat kat rumah. Tak ada pun nak rasa bersalah, tak ada sedikit pun. Dan yang keduanya, di mana Ustaz tadi mengatakan bahawa bapa mentua dia selalu mengatakan yang kau tadi tak nak solat ke lagi berjemaah. Tapi Ustaz, dia dengan diri dia juga, apa yang Allah perintahkan dia ikut. Dia berlaku pada diri saya, mana saya selalu pergi ke rumah mak saya. Mak saya tanya, kau tak pergi ke masjid, dia dah abang azan. Tak tengok pun kau sekarang pergi masjid. Saya cakap, saya tak tahulah mak, saya nak sembahyang kat rumah mak je, saya cakap. Dan tiba-tiba bapak saya memang tak boleh berjalan. Bukan tak boleh jalan, tak berapa sihat. Ajak saya berjemaah dengan dia. Jadi di sana diletakkan sana sesuatu yang tak mustahil lah. Jadi mak saya pun tak ada rasa macam tertekan kenapa anak dia tak pergi, sebab kan ada bapa saya. Jadi segala apa yang Ustaz pencerahan dia daripada dulu pada sekarang ni berlaku pada semua, saya rasa. Jadi
itulah satu kenikmatan yang saya dapat rasa yang betul-betul yang saya nak sebenarnya. Itulah saja pengesahan ikhlas pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kongsian ya. Ni selepas solat maghrib tadi adalah cakap-cakap dengan rumah, dengan anak sekali kan. Sementara tunggu isyak kan. Jadi bercakap dengan dia, kata kita ni wajib kenal Allah tu. Wajib lebih pada wajib lagi lah. Wajib lah kan. Banyak wajib lah kenal Allah. Tak kenal maka berlakulah perkara-perkara yang tak sepatutnya pada diri kita nanti. Kita berani nak buat apa saja kan. Kita ambil contoh mudah je. Contoh yang Ustaz dah cerita banyak kali dah. Kaitan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh supaya sembelih anak dia kan. Dengar cerita apa? Kata itu Nabi. Memanglah Nabi. Tetapi Siti Hajar tu Nabi ke? Kan? Kalau tak faham kat situ, kalau tak kenal Allah kat situ, dia akan berlaku apa tahu? Dia akan berlaku protes ataupun berbantah-bantahan kan. Kalau tak kenal Allah lah kat situ lah. Kita pun sama juga. Kalau tak kenal, akan berlaku banyak perkara pada diri kita. Pasal Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Kahfi ni, jadalah tu bermaksud manusia ni suka berbantah-bantahan. Kalau ambil contoh tadi, kalau kita lah hidup zaman Nabi Ibrahim tu, kita dengar lah cerita macam tu, apa kita kata nanti? Kita tak kenal Allah. Nabi Ibrahim dia kenal Allah, anak dia kenal Allah, isteri dia kenal Allah, sama-sama maknanya redha, saling redha meredai, kan? Sanggup terima apa yang diarahkan. Kalau kita yang tak kenal Allah, mesti kita akan apalah, anak seorang nak kena sembelih kan, isteri pun sama juga, apa hal ni kan, mesti kita akan ada berbantah-bantah. Jadi kita di sini saya menyeru saya sendiri dan juga kawan, marilah kita ambil sama-sama kita ambil peluang yang diberi sekarang ni dengan bersungguh-sungguh kita tuntut ilmu yang Allah Taala tetapkan sekarang ini kepada kita. Jangan kita lepaskanlah peluang ini. Nanti kita akan mengalami satu kerugian yang amat besar pada diri kita. Sebab kita ada amanah kita tahu, anak isteri kita. Kalau kita tak tahu benda ni, anak isteri kita pun tak akan dapat juga nanti. InsyaAllah kisah sama kita. Itu saja, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara Latif, saudara Abu Asri, saudara Mazdi merasakan kita ni dalam hidup sekarang ni, zaman sekarang ni, nak jumpa orang, nak ceritakan rasa kemanisan dia dengan Allah, payah dah. Seolah-olah para ibu tak melahirkan lagi manusia-manusia begitu. Tapi bersyukur kita pada ni, kita dapat lagi boleh mendengar orang menceritakan pengalaman rohaniah dia di sisi Allah, seperti mana tadi 3 dan kita harapkan lebih banyak lagi supaya maknanya lebih banyak lagi yang manusia ni jadi terselamat. Jadi orang arif billah ni kita beruntung, orang ahli Allah ni kita beruntung berada di sisinya, sebab dia macam pemancar. Dia bukan Tuhan, tapi cahaya Allah tu pergi ke dia untuk memancar. Beruntung kita. Pancaran dia aja tu dah menguntungkan kita. Tapi kalau kita tak nampak pancaran tu, walaupun pancaran tu sentiasa menyuluh pada kita siang, malam, pagi, petang, rugilah maknanya. Dia memang 24 jam dia on, dia orang ahli Allah ni, pancaran dia tu sentiasa bersedia untuk menyalurkan. Kalau kita nampak kekasih Allah macam ni, siang, malam, pagi, petang dia tak ada kerja lain, dia nak memberikan tadi pancaran keliling dia kan. Itu tadi. Jadi kita bertanya, ada tuju hidup kita ni ke mana?
Kalau kita kata sesuatu nikmat yang kita nakkan kekayaan, nakkan, selepas kaya nanti kita tanya, apa lagi nak? Kita tanyalah. Sebelum dia kejar kaya tu dapat, kita nak kaya katakan. Nanti kalau dah dapat kaya, apa kita nak lagi? Nak kaya lagi. Dia dah habis kaya lah, macam Nabi Sulaiman lah kita dapat kaya macam tu. Tak mungkin lah, tapi itu kekayaannya tu. Nanti kalau dapat macam tu, Nabi Sulaiman kata apa? Tak cukup juga Nabi Sulaiman. Dia kata yang cukup hanya dengan Allah. Said dulu Said. Tak sihat ke? Ya. Jadi nanti kesimpulannya Nabi Sulaiman kata apa? Ya Allah, ini semua karunia Engkau. Ya. Sini semua karunia Engkau. Engkau lah yang lebih. Jadi apa pun kekayaan yang kau cari, bukan saya tak bagi cari, tapi kita kena ingat, bukan itu hala tuju. Walaupun hala tuju kita nak cari kekayaan, target kita gini, boleh. Tapi kita kena, di sebalik tu kita kena tahu, walau macam mana pun hala tujuan kita ni, tetap menombor satukan Allah dalam diri kita. Itu yang kita tertipu. Boleh, kejarlah dunia, Rasulullah kata boleh. Tapi walal akhirat tu khairul lak. Allah tu lebih kau kena tanam dalam diri kau. Itu lebih. Kalau tak dapat kekayaan yang kita target pun kita tak fras lah. Gitu. Gitu juga. Apa pun kehidupan kita tengok. Apa pun kita mesti kalau kita sandarkan kepada Allah harapan kita akan berjaya lah. Walaupun kau sendiri orang yang maknanya orang miskin ke, sapu sampah ke, engkau pun tetap akan mulia bila kau harapan kau kepada Allah. Jadi kau buat sapu sampah tu kerana kau nak bersihkan alam ni. Paling mulia tak tugas kau? Engkau memulia. Nampak kerja tu orang pandang macam orang yang pandang, tapi engkau tahu di sisi Allah aku nak membersihkan kawasan ni supaya orang lain boleh ibadah, boleh selesa, boleh, bukan pasal gaji. Kau tukarkan sikit je sebab kau kenal diri, kenal Allah. Nampak? Jadi lain tak? Mulia tak kau di sisi Allah? Mulia. Jadi jangan kita ingat pekerjaan kita kalau gini hina-hina, tak. Sebenarnya kalau kita dengan Allah, kita olah. Kita olahkan untuk memudahkan orang lain. Polis ni apa rasuah lah orang cakap. Tak, bukan polis tu rasuah. Polis tu adalah satu kurniaan daripada Allah, menjadi penolong-penolong untuk mengamankan manusia. Itu nama perkataan polis. Allah dah lantik kau jadi pengaman-pengaman untuk memudahkan orang lain tidur nyenyak, boleh ibadah besok dengan keadaan aman. Kan? Kau tak pandai olah kan kau lah. Dan manusia jangan kata polis ni kerja dia tak betul semua, jangan. Kita kena nampakkan tu. Dia ditakdirkan Allah, ditakbir oleh Allah untuk menjaga keamanan. Kalau tidak dia mungkin akan jadi lain punya posisi. Jadi kita seluruh alam ni, sekian alam, apa pun posisi dia, jangan pandang posisi dia. Dia agung ke, dia raja, dia menteri, dia ketua kampung, dia apa cikgu, dia apa pun, dia pangkat dia tinggi macam mana pun, dia paling rendah sekali sampai dia cuci longkang ke ataupun tak ada kerja langsung pun, kita kena tengok itu posisi siapa bagi. Aman tak kita? Jangan pertikaikan apa yang ditakdirkan Allah pada, walaupun iblis, walaupun apa, saya dah beritahu dah, supaya kita duduk dengan Allah je. Baru kita nampak dia orang semua ni saling dengan kita untuk melengkapkan cerita Allah. Itu je. Aman tak kita ada musuh tak? Masing-masing ada peranan. Masing iblis kau bawa watak sesat Jadi kita ada tak? Auzubillah minasyaitonirrajim. Aku rajam ni setan ni Kang. Ada lagi tak marah-marah? Tak ada. Macam marah aja sebab kita tak dengan Allah. Kita tak faham. Itu sekian. Tak maaf atas dalam menyampaikan saya ada rasa kedirian, dan juga saya syukur atas perhatian semua Mudah-mudahan saya nakkan sangat kita betul-betul wa qadar rabbuka alla ta'budu. Itu je saya nak bukan pada saya, tapi wa qadar rabbuka, tetapkan, ikat diri mati dengan Allah. Jangan ada boleh buka lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.